Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim kru Lubna Kuala Terengganu sekarang sedang bersiaran di Sekolah Kebangsaan Kesum, Mane, bagi program jejak vaksin Uniza. Ini adalah satu program yang dianjurkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan berkolaborasi dengan Persatuan Isteri Wakil-Wakil Rakyat dan bekas Wakil Rakyat, iaitu Khairunisa. Jadi untuk menangani wabak pandemik COVID-19, satu usaha murni yang mereka buat ni, jadi mencapai 80% untuk immunity kelompok, itu herd community. Jadi untuk kita dengan lebih lanjut lagi, kita menjemput penyelaras bagi program jejak vaksin Uniza ni. Itu bersama kita ada Profesor Dr. Harni Muhammad Yusof yang memperkandilkan perubatan Uniza, juga penyelaras bagi program jejak vaksin hari ini. Jadi persilakan Profesor Harni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana dapat bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kita nak tahu dah lebih lanjut untuk penonton Lubna TV. Kita nak tahu apakah objektif diadakan program ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lubna TV. Jadi tujuan program ini sebenarnya untuk kita meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan penduduk-penduduk yang berada di pedalaman, khususnya di negeri Terengganu. Sebab kita dapati kadar pendaftaran vaksin di Terengganu agak rendah, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman ataupun kita panggil hard to reach area lah, kawasan yang sukar dicapai. Ini mungkin disebabkan oleh kesukaran mereka untuk pergi ke tempat-tempat ataupun ke pusat-pusat vaksin. Jadi salah satu pendekatannya ialah kita pergi kepada mereka. Jadi tujuan program ini ialah kita akan jejak vaksin Uniza ni, kita sebenarnya akan pergi ke kawasan-kawasan pedalaman untuk mendekati masyarakat dan memastikan mereka mendapat suntikan vaksin supaya hasrat kerajaan untuk mencapai kadar vaksin 80% untuk penduduk negara kita ni dapat tercapai dengan lebih cepatlah. Ya. Setakat ni Profesor, kira kadar yang mendaftar tu setakat mana, berapa peratus? Saya rasa di Terengganu mungkin sekitar 14% yang yang mendaftar sekitar 40% lebih lah, mungkin sekitar 44% yang telah mendaftar untuk di dalam MySejahtera lah. Tetapi yang mendapatkan vaksin masih sekitar 12% untuk keseluruhan rakyat lah. Agaknya bila dijangka mencapai 80%? Dia bergantung kepada, pertama tadilah bekalan vaksin yang ada, dan keduanya usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan ataupun pelbagai pihak lain untuk membantu memberikan suntikan vaksin kepada rakyat negeri Terengganu lah. Kalau banyak pihak yang membantu usaha tersebut, kita percaya kadar untuk kita mencapai suntikan tadi tu 80% rakyat tu akan lebih cepat dicapai lah. Ya, pada setakat ni, pada hari ni sambutan dia menggalakkan macam mana? Ya, kalau kita lihat apabila kita turun ke kawasan-kawasan seperti ini, sambutan orang ramai sebenarnya amat menggalakkan. Sebenarnya untuk program ini kita ada lebih kurang 600 dos yang patut diberikan, tetapi mereka yang datang untuk mendapatkan suntikan ini jauh lebih ramai lah. Jadi sebagainya kita terpaksa tolak jika mereka tidak berada dalam list kita lah. Ini menunjukkan kesedaran dan kemahuan rakyat walaupun berada di kawasan pedalaman adalah tinggi untuk mendapatkan vaksin lah. Jika diseru untuk datang, biasanya akan datang. Ya, dia akan datang, dan juga mungkin apabila kita mudah untuk mereka datang. Maksudnya dalam kes ni kita datang ke tempat mereka, jadi ini memudahkan mereka lah untuk
datang. Dia berbanding dengan kalau mereka yang tinggal di sini terpaksa pergi ke pusat pemberian vaksin yang berada di bandar yang jauh, yang tidak ada kenderaan, mungkin menyukarkan mereka lah. Sebab itulah kita sebenarnya berharap ini walaupun ini program pertama, kami mensasarkan lebih daripada 50 program untuk dijalankan dalam tempoh 6 bulan ini, supaya lebih banyak kawasan-kawasan seperti ini dapat kita jejaki lah bagi tujuan pemberian vaksin ini. Alhamdulillah. Maknanya setakat ni lah, maknanya dari segi kita tengok kesedaran rakyat tu, adakah tidak timbul tu kerana kurang maklumat sampai ke macam mana tu? Ataupun memang dia anti vaksin? Dia ada pelbagai sebab lah. Pertamanya saya berpandangan ada yang ragu-ragu, yang tolak, betul-betul tolak vaksin mungkin tak ramai, tapi ada yang ragu-ragu, takut-takut dan sukar untuk datang untuk mendapatkan suntikan vaksin ni kan. Jadi sebab itulah bila kita turun sendiri kan, UNIZA sebagai sebuah institusi pendidikan bersama pakar-pakarnya datang turun, ini mungkin lebih memberikan keyakinan kepada rakyat dan juga masyarakat untuk join program ni, maksudnya datang mendapatkan vaksin. Pada masa yang sama juga dia mungkin akan mengurangkan mereka yang berasa ragu-ragu untuk lebih yakin apabila melihat orang yang disuntik itu tidak mengalami sebarang masalah, malah mungkin terlindung daripada jangkitan COVID. Jadi program ni sebenarnya banyak dia punya fungsi lah untuk mengurangkan keraguan, meningkatkan keyakinan dan juga memudahkan orang untuk mendapatkan vaksin. Profesor, adakah pelibatan pihak lain dalam melaksanakan program jejak vaksin ni? Okey, untuk program jejak vaksin UNIZA ni, selain daripada pihak UNIZA, sebenarnya kita bekerjasama dengan pihak CITF daerah dan pejabat daerah serta agensi-agensi yang berkaitan lah. Contohnya macam program hari ini kan, kita ada penglibatan daripada pejabat daerah, daripada pejabat pendidikan negeri, pihak sekolah, pihak Dewan Undangan Negeri, unit amal, dan di samping itu UNIZA juga berkolaborasi dengan beberapa pihak lain seperti JLC, contohnya TDM Berhad, Dewan Perniagaan Cina Terengganu, Khairunisa, KTS, Kuala Terengganu Special Hospital, dan NGO lain lah yang turut sama membantu, sama ada dalam memberikan tenaga ataupun sumbangan wang ringgit bagi menjayakan program inilah. Alhamdulillah. Jadi adakah yang datang berhari ini menerima vaksin dos pertama ke macam mana? Ya. Untuk kali ini mereka yang datang hari ini ini adalah program pertama kita, jadi mereka menerima dos pertama. Jadi insya-Allah dalam masa 3 minggu lagi kita akan datang semula bagi membolehkan mereka menerima dos kedua lah selepas 3 minggu nanti. Dan hari ini kita diperuntukkan sebanyak 600 vaksin untuk diberikan kepada penduduk sekitar Dewan Undangan Negeri Buloh Gading dan juga Mane dan kawasan-kawasan kampung yang bersekitaran ni lah. Jadi untuk soalan yang akhir lah, kita rasakan ni adalah satu tanggungjawab bersama kan. Macam mana Dr. boleh ketengahkan isu ni 80% ni untuk masyarakat rasa adalah tanggungjawab dia untuk keluar ni? Pada saya perkara yang paling penting ialah tidak ada kita semua tidak akan selamat kecuali setiap orang kena selamat lah. So no one safe until everyone safe. Jadi bagi mencapai hasrat tersebut kan, semua orang perlu divaksinkan. Mereka yang layak, mereka yang direkomendkan untuk mengambil vaksin mesti mengambil vaksin. Jadi bukan sekadar 80%, kalau boleh kita hendak semua orang. Jadi apabila semua orang selamat, barulah kita selamat daripada pandemik COVID. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama setiap orang, pada saya, dalam setiap rakyat di negara kita, dalam apa juga keadaan, mestilah memberikan sumbangan bagi menjayakan sebarang usaha dan aktiviti bagi meningkatkan pengambilan vaksin di kalangan rakyat, sama ada di luar bandar ataupun di dalam bandar. Maksudnya semua orang mesti terlibat, sebab tidak ada orang yang akan selamat sehinggalah semua orang selamat.
kasih. Ya, itu saja ya. Okey, terima kasih. Dan saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada Profesor kerana sudi untuk bersama-sama Lubna TV untuk sampaikan mesej ini kepada masyarakat, insya-Allah. Kita masih lagi berada di Sekolah Kebangsaan Kesung dan sekarang kita berada di checkpoint pertama, iaitu di mana peserta ataupun masyarakat di sinilah mengisi borang untuk divaksinasi, tetapi mengadakan saringan pertama untuk cek apa-apalah sekiranya demam mungkin dah diteruskan kan. Jadi inilah tempat di mana program imunisasi COVID-19 PPV Outreach berlangsung. Jadi kita tidak mahulah melepaskan peluang untuk kita bersama-sama dengan wakil Persatuan Isteri-Isteri Wakil Rakyat dan Bekas Wakil Rakyat, itu Khairul Nisa. Jadi bersama-sama kita saya jemput yang berbahagia Tuan Roslina, Tuan Sulaiman yang merupakan isteri Adun Buruh Gading, di mana tempat ni berlangsung. Jadi kita nak dengar jugalah dari Cik Na macam mana dikatakan Khairul Nisa adalah rakan kolaborasi bersama dengan UNIZA. Jadi kita nak tahu bagaimana tercetusnya usaha kerjasama ni dengan UNIZA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru Lubna yang telah hadir ke pusat PPV Kesung pada hari ini. Hari ini adalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dibuat di SK Kesung, merupakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada UNIZA. Jadi UNIZA dengan kaki tangan yang lengkap dari segi unit datanya, dari segi yang medikalnya, sukarelawan medikal dan sukarelawan bukan medikal telah hadir ke sini untuk program ini. Dan Khairul Nisa merupakan salah satu NGO sebagaimana yang disebutkan tadi, Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Terengganu, merupakan salah satu rakan kolaborasi dalam program ini. Jadi macam mana kami tercetusnya untuk berkolaborasi ni ialah tawaran daripada UNIZA sendiri kepada Khairul Nisa. Adakah Khairul Nisa ni ingin join bersama UNIZA untuk program yang sangat baik inilah, yang membantu kerajaan meningkatkan rakyat Malaysia ini mendapatkan imunisasi 80% kan rakyat Malaysia mendapat imunisasi dengan secepat mungkin. Jadi Khairul Nisa memang sentiasa mencari peluang untuk bersama dengan masyarakat membantu setakat mana yang mampu, terutamanya dalam program imunisasi COVID ni lah. Jadi alhamdulillah dengan pelawaan daripada pihak UNIZA, kami pun tidak teragak-agak lah untuk bersama dalam kolaborasi ni. InsyaAllah kita akan teruslah bersama dengan UNIZA, dan rakan kongsi yang lain dalam kolaborasi ni ialah TDM dan juga KTS, dan ada satu NGO yang lain. Bisa difahamkan program ni akan dilanjutkan ke 50 siri ya? InsyaAllah selepas daripada ini adalah merupakan siri yang pertama. Siri pertama UNIZA bersama dengan Khairul Nisa dalam program ini. Kita menjangkakan program seperti ini dipanggil pop-up. Pop-up ni maksudnya kita turun ke satu tempat, kita sama ada sekolah ataupun masjid. Jadi dijangkakan seperti ini lebih kurang 25 lagi. 25 lagi dengan jangkaan kita menjangkakan untuk memberi vaksin ini kepada 15,000 penduduk di negeri Terengganu ini, insya-Allah. Maknanya dia fokus pada tempat kawasan-kawasan yang jauh dari bandar. Kita fokuskan kepada kawasan pedalaman. Walaupun kita tengok sekarang ini di SK Kesung ni merupakan dalam daerah Kuala Terengganu, tetapi Kesung ni merupakan satu tempat yang agak pedalaman. Walaupun dia berada dalam daerah Kuala Terengganu, tempat yang agak ke dalam sikit lah, sebab itu kita pilih tempat ni lah. Di selepas daripada ini kita akan
Yang terdekat ni insya-Allah di Pulau Bahagia. Pulau Bahagia dalam Dun Mane. Sepada baru tu mungkin juga di Pulau Redang. Pulau Redang, dan kita akan tengok jugalah mungkin di kawasan-kawasan lain seperti Dungun, Kemaman, mana-manalah kawasan yang kita nampak agak sesuai kita masuk ke kawasan pedalaman tu, insya-Allah kita akan buatlah program seperti ini. Satu usaha yang sangat murni ni, insya-Allah. Dia pakatan antara beberapa NGO dan juga UNISA. Jadi kita juga ingin tahulah apakah peranan yang spesifik lah untuk memudahkan program vaksinasi ni. Pada hari ini bagi pihak Khairun Nisa, kita mempunyai sukarelawan bukan medikal. Jadi Khairun Nisa membantu menjayakan program pada hari ini dengan menyediakan sukarelawan bukan medikal. Jadi mereka ini kita tempatkan di setiap stesen. Dalam program hari ini kita ada 5 stesen. 5 stesen campur dengan yang kita tengok tadi mengisi borang tu 1. Yang 6 lah kalau dicampur dengan ini. Jadi setiap stesen ini kita telah meletakkan sukarelawan. Pihak Khairun Nisa telah mencari sukarelawan. Alhamdulillah kita ada 40 orang sukarelawan selain daripada tim UNISA yang mana pada hari ini mempunyai 66 orang bertugas sepanjang daripada pagi sehingga petang. Dan kita sangat bersyukur kerana pada hari ini kita mendapat rezeki vaksin sebanyak 600 berbanding dengan tempat-tempat lain ada 200, ada yang 300, asalnya 500, kemudian naik lagi 100, 600. Alhamdulillah kita tengok yang kita call untuk datang di vaksin tu pun alhamdulillah maknanya sasarannya tercapai. InsyaAllah. Dia jangkauan untuk mencapai 80% immunity. Jadi untuk akhirnya boleh Cik Na beri satu harapan untuk program ni untuk terus menyertai. Saya mengharapkan program seperti ini akan teruslah dilaksanakan sebagaimana yang kami rancang bersama dengan UNISA, dan saya juga menyeru kepada semua masyarakatlah di luar sana teruskanlah menyertai program seperti ini dengan mendaftar diri melalui MySejahtera. Dan sekarang ni kita pun masih dah nak masuk kepada sesi lain dah. Yang sesi umur 60 ke atas ni hampir nak habis dah. Kita buka pula kepada umur yang bawah daripada 60. Jadi kita mengharapkan semua masyarakat kita menyahut seruan kerajaan ini untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Na yang sudi bersama aku hari ini. Nama apa Midah Muhammad. Cik Mida. Jadi gini nak tanya, makcik ni mari sini tu, makcik ada dengar khabar ke untuk program ni? Dekat makcik ni. Kampung makcik. Jadi orang khabar dari rumah ke rumah ke tengok. Nak makcik ada kerja sini. Jadi kan rasa sebelum pandemik makcik rasa bila sebelum program ni adalah jejak vaksin ni, makcik rasa kuat ke rasa untuk mengambil vaksin? Kuat. Memang rasa nak ambil lah. Dan bila mari tu jadi sungguh lah ya? Sungguh lah. Jadi makcik rasa gana tu perasaan masa mari, rasa ada mikir Takut. takut ke apa ke? Takut. Ada. Mana percaya je lah hak kerajaan suruh tu. Alhamdulillah. Kita nak tahu. Takut jajak ni cik dah jauh. Cik dah biasa dah. Biasa dah. Alhamdulillah. Tu dah nak tahu ni. Assalamualaikum. Cik Muhammad Azmi kan. Ni kita nak dari Kelina. Jadi kita nak tahu dengan adanya program jejak vaksin UNISA ni, UNISA Anjur ni, apa perasaan Cik
Encik Mamat? Kita mana kita baguslah program, kita sokonglah. Maknanya rasa tu lebih memudahkan orang kampung ke ni? Ya, lebih memudahkan. Ya. Alhamdulillah setakat pada petang ni kira-kira jam 4 petang kita masih lagi berada di PPV Outreach di Sekolah Kebangsaan Kampung Kesung. Saya difahamkan sebentar tadi oleh wakil Khairunisa Tuan Ruslina Tuan Man bahawa kehadiran pengambilan vaksin pada kali ini, pada program ni amat menggalakkan. Kira-kira 600 dos yang dikeluarkan pada peserta telah tercapai 100%. Jadi kami dari Lubna TV mengucapkan tahniah kepada penduduk Dun Buloh Gading kerana sama-sama memberi sambutan yang sangat menggalakkan ini. Jadi tidak sia-sialah program yang telah dianjur oleh UNIZA beserta dengan jabatan dan NGO lain juga termasuk Khairunisa mengadakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi melindungi diri dan melindungi semua. Jadi untuk program-program akan datang, kita berharap semua penduduk-penduduk yang mana diadakan PPV Outreach ni keluar bagi kita membendung dan melandaikan graf kes COVID-19 yang mana kita ketahui kita telah dilanda pandemik COVID-19 pada Mac 2020 dan kira-kira di seluruh dunia yang terkorban akibat virus pandemik COVID-19 ni 3.8 juta orang dan di Malaysia kira-kira 4,000 orang yang terkorban. Jadi menjadi satu tanggungjawab kita, itu tanggungjawab bersama untuk kita membanteras COVID-19 dengan jayanya. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya Sharifah Azlina Said Ismail mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi di lain siaran, insya-Allah.